Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Terima kasih saya ucapkan kepada sahibul fadilah, kekanda saya saudara Abu Talhah. Seterusnya yang saya muliakan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersua kembali di dalam dewan pengajian kita ini, bagi kita meneruskan kembali majlis pengajian kita yang telah begitu lama tertangguh, menggunakan kitab Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, kitab yang meringkaskan sebuah karya yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, iaitu Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, berada pada majlis kali yang ke-27 daripada huraian dan perbahasan kitab kita ini. Mengikut catatan saya di sini, kali terakhir kita hadir menyampai kuliah di sini adalah pada 1 Oktober 2020 yang lepas. Jadi pada malam ini 1 April 2021. Maknanya telah hampir atau genap 6 bulan pengajian kita ini tertangguh, dalam erti kata separuh tahun. Inilah kali yang pertama saya menjejakkan kaki kembali ke dewan pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah rahmat dan berkat majlis ilmu kita di sini, dan semoga Allah mempermudahkan seluruh urusan jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam ini untuk terus memacu dan berusaha menebarkan ilmu kepada masyarakat keseluruhannya, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita masih berada pada fasal yang ke-13 daripada perbahasan kitab ringkasan Zadul Ma'ad ini, iaitulah perbahasan faslun fi kuttabihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pada membicarakan berkenaan dengan penulis-penulis wahyu bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pada malam ini nak sebut berkenaan antaranya yang masih berbaki. Dalam kuliah yang lepas kita terhenti kepada individu yang disifatkan sebagai salah seorang penulis wahyu. Namanya adalah Thabit ibnu Qais ibn Syammas. Thabit ibn Qais. Kita telah sebutkan bahawasanya Thabit ibn Qais ibn Syammas ini juga merupakan salah seorang dari kalangan sahabat Nabi yang dijamin syurga, menerusi lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Macam kita sebut dalam beberapa kuliah sebelum ini, bahawasanya walaupun disebut 10 orang yang mendapat jaminan syurga itu, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Abu Ubaidah al-Jarrah, dan juga Az-Zubair ibn al-Awwam. Walaupun disebut 10 dijamin syurga, adakah itu bermakna tidak ada sahabat yang ke-11 masuk syurga? Kita kata tidak.
bahawasanya apabila Nabi sifatkan 10 orang yang dijamin syurga, itu sama sekali tidak menandakan terkhusus dan terhad 10 sahaja. Nabi kan ramai sahabat. Sebagai contoh, Nabi cerita tentang Bilal, didengar tentang derapan tapak kakinya dalam syurga. Kemudian Nabi menyebut tentang Al-Hasan dan Al-Husain yang merupakan Sayyida Syababi Ahlil Jannah ataupun Sayyida Syababil Jannah, ketua ataupun penghulu bagi segala anak-anak muda dalam syurga adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi menunjukkan sebenarnya ramai lagi sahabat yang dijamin syurga, antaranya Sabit ibn Qais ibn Syammas. Dan kisah Sabit ibn Qais ibn Syammas ini ada disebut menjadi satu sebab turunnya ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat, yang mana Allah mengatakan dalam ayat yang kedua, Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, yang membawa erti, wahai orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, ini akhlak dan adab di hadapan Nabi. Jadi begitu juga apabila kita berada di hadapan para ulama, walaupun tidak ada dalil khusus, tetapi dalil secara umum yang menyebut al-ulama'u warithatul anbiya. Para ulama merupakan waris para nabi. Jadi antara adab dan santunnya kita apabila berdepan dengan para ulama, kita bercakap dengan sopan di hadapan mereka, tidak meninggikan suara apabila berbicara bersama mereka. Seperti para sahabat dituntut, jangan angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Cara faham sebegini tidak lari daripada konsep yang difahami oleh para ulama juga. Seperti contoh Imam Malik ibn Anas. Kita tahu yang mana Imam Malik ibn Anas merupakan tenaga pengajar di dalam Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah pada zaman beliau rahimahullah, iaitu pada pertengahan kurun yang kedua hijrah. Pada waktu itu, hadirin dan hadirat, Imam Malik dia mengajar sebuah kitab yang dikaryakan oleh beliau sendiri, namanya Muwatta. Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta diajar dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali Imam Malik nak baca hadis-hadis Nabi, beliau akan baca dengan suara yang begitu santun dan sopan. Beliau merendahkan suaranya kerana hadis-hadis merupakan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok betapa adab dan akhlak para ulama kita ini apabila berdepan dengan pribadi Rasulullah. Meski baginda telah wafat, tetapi adab itu masih dikekalkan. Hidup kita ini tidak ada nilai tanpa akhlak dan tanpa adab. Itulah yang menjadi sebab para ulama seperti Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, kami dahulu mempelajari adab selama 30 tahun. Selepas daripada itu barulah kami menuntut ilmu. Ini kita nak gambarkan. Tetapi nak jadi peristiwa, Sabit ibn Qais bin Syammas yang merupakan salah seorang penulis wahyu ini, beliau ini Allah jadikan sifat pribadi beliau bersuara keras. Kan sebahagian kita pun jenis ada rakan-rakan kita yang suara dia kuat. Dia bukan jenis lahir-lahir suara lembut, suara perlahan, tidak. Tetapi memang dia dilahir dengan suara yang keras, suara yang tegas, suara yang kuat. Lalu apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Kemudian Allah kata, wala tajharu lahu bil qaul. Jangan jaharkan, keraskan suara kamu apabila berbicara dengan baginda. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kerana perbuatan mengeraskan suara di hadapan Nabi boleh menyebabkan amalan kamu itu terhapus. Amalan terhapus. Wa antum la tash'urun, kata Allah, dalam keadaan kamu tidak menyedari yang pahala kamu terhapus. Kenapa pahala terhapus? Kerana percaya hadirin dan hadirat, setiap kali kita melakukan
kejahatan-kejahatan yang besar seperti itu, amalan kita ini akan jadi sia-sia. Dalam erti kata kita ini, amalan kita pahalanya berkurangan. Itu maksud dia. Sama macam orang puasa lah. Orang puasa dia tak digalak untuk dia bohong, untuk dia ini mengumpat, untuk dia ini mengadu domba, memfitnah, mengaibkan. Sebab apa? Sebab perkara itu termasuk perkara yang mengurangkan pahala puasa dia. Jadi begitulah juga sikap perbuatan yang meninggikan suara depan Nabi boleh menyebab amalan terhapus, iaitu mengurangkan pahala dia kurang dalam keadaan dia tak sedar. Maka Sabit ibn Qais bin Syammas, bila dia dengar ayat tersebut, maka dia gementar, timbul rasa takut, dia menangis, pulang ke rumah dan dia bersendirian di dalam rumahnya. Sehingga kepada tahap beliau tidak mampu dan tidak mahu nak keluar rumah kerana beliau menyangkakan ayat itu turun kepada beliau. Kerana suaranya keras, suaranya tinggi. Jadi dia kata, habis dah aku ni. Ayat ni turun kepada aku. Antahbata a'malukum, amalan terhapus wa antum la tash'urun. Itulah sikap para sahabat. Mereka ni kalau ada ayat-ayat yang menzahirkan mereka tersilap, mereka cepat-cepat terasa. Takut mereka lah yang dimaksudkan. Kerana zaman itu zaman penurunan wahyu. Zaman Nabi kita ini zaman penurunan wahyu. Kita ni datanglah teguran bagaimanapun kepada kita, mungkin kita kata, yang silap tu orang lain kot. Nampak? Seolah-olah kita tak tujukan kepada kita teguran demi teguran yang kita dengar, nasihat demi nasihat yang kita disampaikan kepada kita, boleh jadi kita tujukan, itulah orang ni, tengok macam tu. Kadang macam tu selalu berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Bila kita kata, hidup ni jangan mengumpat orang, lepas tu kita selalu tunjuk, macam tu lah, kawan tu suka mengumpat orang. Tapi kita tak kata yang kita pun mengumpat juga. Kita tak pernah tujukan nasihat kepada diri kita. Tapi tidak para sahabat. Bila turun sesuatu ayat, mereka lah yang paling terkesan sekali. Mereka risau ayat tu boleh jadi turun kepada diri mereka. Lalu Rasulullah SAW menyedari ketidakadaan ataupun ketidakhadiran Sabit ibn Qais ibn Syammas ini, maka baginda mengutuskan orang untuk bertanya tentang perihal Sabit. Lalu akhirnya dapatlah berita tu kepada Rasulullah. Bila dapat berita tu kepada Rasulullah, sebenarnya baginda menjelaskan ayat itu bukan turun kepada Sabit ibn Qais. Lalu Nabi memberi satu ketenangan ucapan kepada Sabit, ya Sabit, ama tarda an takuna ataupun an ta'isha sa'ida. Wahai Sabit, kamu tak reda ke untuk kamu ini hidup dalam keadaan bahagia? Kemudian wa an tuqtal syahida, kamu mati syahid. Wa an tadkhulal jannah, dan kamu akan masuk ke dalam syurga. Tak reda ke kamu dengan perkara-perkara tersebut, kata Nabi. Ya Sabit, amma tarda an ta'isha sa'idan wa tuqtal syahidan wa tadkhulal jannah. Tak reda ke? Kemudian itulah dalil yang merunjukkan bahawasanya Sabit ibn Qais merupakan salah seorang daripada ahli syurga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang berikutnya yang tergolong dalam kalangan penulis-penulis wahyu adalah Hanzalah ibn Rabi' al-Usaidi. Hanzalah ibn Rabi' al-Usaidi. Kadang-kadang sahabat-sahabat ini yang kita jarang dengar nama mereka. Boleh jadi kerana mereka ini adalah dalam kalangan sirarus sahabah. Sahabat-sahabat yang kecil, yang junior. Mereka mendapat gelaran sahabat kerana mereka mencakupi 3 ciri sahabat, iaitu mereka berjumpa Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah Al-Mughirah ibn Syu'bah. Al-Mughirah ibn Syu'bah juga dalam kalangan para penulis wahyu bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga berikutnya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah juga dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan berikutnya adalah seorang tokoh sahabat yang utama, yang masyhur, namanya Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid. Kita biasa dengar nama Khalid al-Walid ataupun Khalid ibn al-Walid ini. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang diamanahkan sebagai panglima angkatan tentera. Biasa dalam medan jihad, Khalid Al-Walid diberikan amanah untuk mengetuai peperangan. Nabi percaya kepada dia. Kerana apa? Kerana sifat dan sikap yang ada pada pribadi beliau. Tetapi ajaib hadirin dan hadirat, ada satu kata-kata yang diriwayatkan oleh Khalid Ibn Al-Walid dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Shaybah, yang mana beliau mengatakan, aku telah disibukkan oleh jihad daripada pembacaan Al-Quranil Karim. Dia kata syaghalanil jihad an tilawati kitabi rabbi. Dia kata, aku telah disibukkan oleh berjihad di jalan Allah daripada aku ni membaca Quran. Maknanya tak ada masa dia nak baca Quran dan dia sedih duka cita kerana dia sibuk dengan jihad. Tapi kalau kita boleh buat comparison dengan keadaan kita pada hari ini, kita pula disibukkan dengan apa daripada pembacaan Quran. Boleh jadi kita kata syaghalani telefoni. Telefon aku menyibukkan aku daripada aku baca Quran. Banyak sangat nak update, dia kata. Banyak sangat status WhatsApp, status Facebook, IG story. Nak update banyak benda, dia kata. Jadi sibuk daripada tilawatul Quran. Percaya atau tidak, Quran ni tak perlu kita masa lapang untuk kita bacanya. Kita yang kena melapangkan masa untuk baca Quran. Ramai orang tak sedar. Nak kira sibuk, semua orang sibuk. Setiap kita ada tanggungjawab, ada komitmen masing-masing, tetapi kita perlu lapangkan masa untuk baca Quran. Ni kata-kata Khalid Al-Walid. Aku disibukkan oleh jihad daripada aku ini membaca Al-Quranil Karim. Tetapi tidak pelik, sebab itu ada riwayat yang kata Khalid Al-Walid ni hanya hafal Qul Huwallahu Ahad. Sebab beliau sibuk, tidak ada masa sangat nak membelik dan meneliti Al-Quranil Karim. Tetapi kita ini peruntukkan masa untuk baca Quran. Kata Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, "Lau taharat qulubuna ma syabi'na min kalamir rahman." Kalaulah hati kita ini benar-benar bersih, suci, kita pasti takkan pernah kenyang daripada kalam Tuhan kita. Apa maksud takkan pernah kenyang dengan kalam Tuhan? Dia rasa tak cukup. Bila baca nak lagi. Bila baca nak lagi. Dia tak cukup. Tapi ada orang boleh jadi dia baca satu muka surat, dah lah, nampak. Lepas tu dia berhenti. Tahun depan baru pula baca next muka surat. Jadi kita tidak mahu. Sekarang ini kita dah berada pada nak memasuki 10 terakhir Syaban. Malam ni malam yang ke-19 Syaban. Jadi kita akan masuk ke dalam fasa terakhir daripada bulan Syaban. Kena buat dah preparation, persediaan kita untuk menempuh Ramadan, yang kita ketahui Ramadan bulan Quran. Apa preparation kita untuk kita membanyakkan bacaan Quran dalam bulan Ramadan? Adakah dah buat jadual? Ada sebahagian orang buat jadual. Dia nak khatam Quran sekali contohnya dalam bulan Ramadan. Maka dia target boleh jadi 10 hari berapa juzuk? 15 juzuk contoh. Maka 20 hari dah 30 juzuk. Tapi kalau dia boleh kurangkan, itu lebih baik. Sebab kita takut orang kita ni mula je semangat, tapi di penghujung dia dah hilang semangat. Sebab tu saya sarankan hari pertama Ramadan jangan baca 2 juzuk. Ada orang memang dia mampu hari pertama Ramadan 5 juzuk. Saya pernah buat, tapi percayalah dia akan esoknya tu 3 pula. Hari yang ketiga pula 2. Hari keempat tak baca lah. Sebab apa? Sebab manusia ni dia mudah jemu. Sebab tu jangan beratkan diri kita pada awal dengan jumlah yang banyak. Tapi kita minimalkan dalam keadaan kita istiqamah. Boleh jadi hari ini cukup memadai 10 muka sahaja. Tak perlulah sampai 5 juzuk. Walaupun mampu. Bukan tak mampu. Sebab itu saya umpamakan hadirin dan hadirat. Kemasukan kita ini dalam bulan Ramadan sama seperti kita berada dalam sebuah medan perlumbaan. Saya cakap begini kerana Ramadan ni dia ada permulaan, dia ada penamat. Dia ada awal dan dia ada penghujung. Jadi sama juga macam kita lihat ada orang ni dia lumba lari. Orang yang lumba lari contohnya dia akan berada di sebelum garisan permulaan dan dia akan sampai targetnya di garisan penamat. Jadi pada garisan permulaan dia dah get ready dah. Sebelum orang lepaskan dia untuk dia memulakan larian, dia dah bersiap siaga. Dia dah bersedia, maka dia pun dah duduk di tempat permulaan larian. Tapi percaya atau tidak,
orang yang memulakan larian dengan terus pecut laju-laju, orang ni tak pasti dia menang lagi di penghujung. Belum tentu orang yang memulakan larian dengan pecutan yang begitu pantas, di akhir dialah yang paling awal sampai ke garisan penamat. Tak semestinya. Boleh jadi dia pecut laju-laju sampai pertengahan, maka dia pun dah pancit dah orang kata. Jadi orang yang mula start perlahan ataupun dia mula biasa sahaja, dia kontrol nafas, perjalanan, gerak langkah, hujung dia sampai dulu. Jadi macam tu juga kita dalam setiap amalan soleh. Masuk bulan Ramadan sama seperti itulah. Orang kita malam pertama, okey, kalau boleh 36 rakaat buat pun nak buat 36 rakaat tarawih. Dia laju, dia semangat, dia bersungguh sebab malam first Ramadan. Esok malam baru dia dah kena sekali ayam percik bazar Ramadan, baru dia tahu lepas itu apa jadi pada tarawih dia. Sebab malam pertama Ramadan belum kena ayam percik lagi. Malam kedua, iaitu malam kedua Ramadan, yakni malam pertama, iaitu malam pertama kita berbuka puasa itu. Waktu itu baru kita akan tahu bezanya malam pertama dengan malam kedua. Jadi jangan kita terlampau laju dan terlampau nak. Amalan dikira berdasarkan penutup. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi SAW. Amalan dikira berdasarkan penamat dan penghujung. Yang mula belum tentu menang, yang lambat pergerakan pada awal, tapi kalau di penghujung dia bersungguh-sungguh, yang Allah kira adalah pada penghujung. Sebab itu kita saban hari berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita kata, ya Allah, kau tamatkan hidup kami ini dengan husnul khatimah. Semua nak mati dalam penuh kebaikan, insya-Allah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan kau mati kami ini dengan mati yang buruk. Jadi sebab itu ada sebuah kata-kata yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dia kata apa dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa? Al-ibratu bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang diambil kira, diambil i'tibar dalam kehidupan kita ini adalah penghujung hidup yang sempurna, bukan pengawalan hidup yang penuh kekurangan dan kemaksiatan. 20 tahun lepas, 10 tahun lepas, 15 tahun dahulu, 40 tahun dahulu, boleh jadi kita tak sebagaimana kita sekarang. Boleh jadi kita lalai, boleh jadi kita leka. Salat kita tak sebagaimana salat sekarang. Menuntut ilmu kita tak sama seperti sekarang. Tapi Allah tidaklah memberatkan sangat yang 10 tahun dahulu. Yang diambil kira apa yang kita buat pada penghujung hayat kita. Itu yang penting. Yang itulah yang kita menjadikan kenapa para ulama-ulama dahulu sebahagiannya awalnya mulakan hidupnya boleh jadi dengan kekurangan. Yang kita selalu sebut tentang kisah Al-Fudail Ibn Iyad, yang pada awal disifat oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyarul A'lamin Nubala, kana min qutta'it tariq, bahawasanya Al-Fudail merupakan salah seorang perompak jalanan pada awal usianya. Kemudian dia pada suatu hari jatuh cinta dengan seorang perempuan, diekori wanita tersebut sehingga sampai ke rumah wanita itu. Dia panjat tembok dan dinding untuk mengintai wanita tersebut. Tiba-tiba beliau terdengar suatu firman Allah yang membacakan, yang mana disebut, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah masanya untuk orang beriman itu khusyuk jantung hatinya dengan ingat kepada Allah? Belum sampai ke masanya untuk kita ni khusyuk hati kita untuk zikrullah? Kemudian dia terkejut dengan ayat tersebut. Dia menurunkan dirinya daripada tembok, lalu dia berkata, bala ya Rabb wa qad'an. Bahkan wahai Tuhan, sekarang telah sampai masanya. Mulai daripada itu dia bertaubat sehingga menjadikan dia itu adalah min kibari awliyaillah. Antara wali Allah yang paling besar atas muka dunia ini adalah Al-Fudail Ibn Iyad, yang disifatkan oleh para ulama sebagai orang kata antara yang paling zuhud, yang paling wara', yang paling alim, yang paling takwa kepada Allah. Tetapi tengok, manusia berubah. Jadi sama juga, kita yang penting penghujung. Jadi sebab itu, kita apabila menyambut ketibaan Ramadan yang bakal datang, ingat pada awal-awal jangan terlampau bersemangat. Kita kekal yang wajib tetapi kita istiqamah. Bacaan Quran dan juga salatut tarawih. InsyaAllah kita akan istiqamah. Kemudian kita nak pergi kepada penulis wahyu yang berikutnya adalah Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Khalid ibn Sa'id ibn al-As, dan dikatakan innahu awwala man kataba lahu.
dikatakan bahawasanya Khalid bin Sa'id adalah individu terawal yang menuliskan wahyu bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian adalah Sayyiduna Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kita tahu Muawiyah ibn Abi Sufyan ini adalah sebenarnya adik ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana kakaknya yang bernama Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan itu adalah isteri Nabi. Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, yang menjadi perbahasan kisah panjang antara suaminya dengan dia, yang disebut suaminya sebagai Ubaidullah ibn Jahash itu. Yang berlaku khilaf dalam kalangan asatizah kita pun, Ubaidullah bin Jahash ni sahabat Nabi ke atau dia mati kafir ketika penghijrahan di Habsyah bersama dengan Ramlah bintu Abi Sufyan. Tetapi macam kita katakan, kalau kita meneliti kitab-kitab yang menyenaraikan tentang para sahabat Nabi, seperti kitab Al-Isabatu fi Tamyizis Sahabah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kita tidak akan mendapati nama Ubaidullah bin Jahash dimasukkan dalam kategori sahabat. Tidak termasuk. Menunjukkan majoriti ulama, bahkan Ibn Katsir lagi lah mengatakan laknatullahi alaih, menunjukkan dia bukan sahabat. Takkanlah mana mungkin kita Ibn Katsir, ulama Al-Hafiz yang nak mudah-mudahan melaknat. Jadi menunjukkan benar dia tidak termasuk dalam kalangan sahabat. Walaupun saya tahu dalam kalangan asatizah kita memang ada perbahasan ini, tapi saya cadang mungkin yang belum beli buku isteri Nabi tu, Ummahatul Mukminin, yang ditulis oleh Dr. Zaimi tu, sila beli dan baca. Sebab dalam itu ada perbahasan berkenaan dengan ini dan kecenderungan penulis kitab yang mana beliau rajihkan, yang mana yang lebih tepat di sisi beliau. Jadi Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan adalah anak kepada Abu Sufyan. Dan kita tahu Abu Sufyan ni adalah pembesar Mekah. Dia dari kalangan Quraisy, yang mana dia itu pada awalnya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta pada peristiwa Fathu Makkah pun, pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan belum Islam lagi. Abu Sufyan belum memeluk Islam. Sehingga kan kata Nabi SAW pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi mengatakan bahawasanya man dakhala masjidal harami fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyana fahuwa amin. Pada hari ini, kata Nabi, siapa masuk dalam Masjidil Haram, dia akan aman di Mekah tu. Waktu tu Nabi buka kota Mekah. Siapa masuk ke dalam Masjidil Haram pada hari ini, dia aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyana fahuwa amin. Dan pada hari ini juga, siapa masuk rumah Abu Sufyan pun dia aman juga. Maknanya tak ada permusuhan. Walaupun waktu itu Abu Sufyan belum Islam lagi. Tapi ini antara teknik uslub Nabi dalam dakwah, nak menjaga hati tertentu dan tidak terlalu keras pada awal-awal dakwah sedemikian. Jadi Abu Sufyan akhir lama kelamaan Allah beri hidayah kepadanya memeluk Islam. Dan Allah takdirkan anaknya Ramlah bintu Abi Sufyan itu juga merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini fadilat besar menjadi isteri Nabi. Sebab itu ada sebahagian isteri Nabi seperti Saudah bintu Zam'ah yang merupakan isteri kedua sebelum daripada Aisyah dan selepas daripada Khadijah. Saudah ni dia kata, wahai Rasulullah, tak apalah, aku ni dah tua, dah aku tak berhajat kepada nafsu sangat. Aku hadiahkan, aku berikan malam-malam kau bersama dengan aku kepada Aisyah. Yang penting kau kekalkan aku sebagai isteri supaya aku ni dapat fadilat di akhirat kelak. Itu sahaja yang dia nak. Jadi dia bukan, sebab dia pun orang kata waktu itu dah uzur, dah tua. Orang kata dia adalah sahabat sebaya dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi salah seorang penulis wahyu adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, anak kepada Ibn Abi Sufyan, dan kedua-duanya merupakan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah Zaid ibn Sabit. Zaid ibn Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana alzamahum li hadha asy-sya'ni wa akhassahum bihi. Dan Zaid bin Sabit merupakan individu yang paling melazimi penulisan wahyu bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Zaid bin Sabit inilah yang paling terkenal sekali berbanding Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Az-Zubair ibn al-Awwam, Amir bin Fuhairah, Ubay bin Ka'ab dan seumpamanya. Kemudian kita masuk ke dalam fasal yang baharu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Faslun fi kutubihi sallallahu alaihi wasallam allati katabaha ila ahli al-Islam
ila ahli al-islami fi syara'i. Fasal pada menceritakan berkenaan dengan surat-surat Nabi yang ditulis, yang diutuskan kepada penduduk Islam berkenaan dengan pensyariatan ibadat amalan tertentu. Faminha, antara kitab yang ditulis adalah berkenaan dengan sadaqat. Faminha kitabuhu fis sadaqat. Sadaqat ni adalah plural atau kata banyak daripada as-sadaqah, sedekah. Dan sedekah adalah ibadat harta. Hukum sedekah ada dua, yang utama, pertama wajib, yang kedua sunat. Sedekah wajib namanya adalah zakat, manakala sedekah sunat adalah selain daripada zakat yang wajib. Macam kita sedekah di tabung Baitul Salam ke, atau masjid kita pergi ke, tabung surau kita hadir. Sedekah tu hukumnya sunat. Atau masa kita makan di restoran, tiba-tiba datang orang nak menjual tisu, maka kita pun belilah tisu. Contoh. Tapi kita bagi lebih lah. Kadang tisu tu boleh jadi 5 kupang, kita bagi RM2-3, contoh. Itu sedekah. Yang tu hukumnya apa? Itu hukumnya sunat. Jadi, kitab berkenaan dengan sadaqat allazi kana 'inda Abi Bakar, yang mana terdapat berada di sisi Abu Bakar. Wa katabahu Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menulisnya pula kepada Anas bin Malik lamma wajjahahu ila al-Bahrain, ketika mana Abu Bakar menghantarkan Anas menuju ke Bahrain. Wa alaihi amalul jumhur. Okey. Wa minha kitabuhu ila ahli Yaman, antaranya juga adalah kitab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Yaman. Wa huwa al-kitabul ladzi rawahu Abu Bakar ibn Amr ibn Hazim an abihi an jaddihi. Okey, jadi maknanya Nabi nak hantar surat kepada penduduk-penduduk Islam di merata tempat pada zaman baginda untuk menjelaskan tentang pensyariatan amalan ibadat dan amal-amal yang tertentu, atau pensyariatan amalan tertentu. Itulah maksudnya. Kemudian kita masuk kepada fasal yang ke-15 pula. Faslun fi rusulihi sallallahu alaihi wasallam wa kutubihi ilal muluk. Fasal pada membicarakan berkenaan dengan utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan surat-surat baginda kepada pembesar-pembesar atau raja-raja pada ketika itu. Nabi ini Rasulullah, utusan Allah. Dalam masa yang sama, Nabi juga mempunyai utusan-utusan baginda yang tersendiri, iaitu untuk menghantarkan atau menyampaikan dakwah daripada pihak baginda. Dan yang pasti lebih utama adalah Rasulullah, kerana Rasulullah utusan Allah, dipilih oleh Allah. Manakala Rasulullah, utusan-utusan Rasulullah pula dipilih oleh Rasulullah. Baik. Dan sudah pasti ada hukum-hukum yang berbeza. Rasulullah hukumnya lain, tapi utusan kepada Rasulullah pula hukum dia adalah tidak sama kedudukannya. Kemudian disebut kata penulis kitab, lamma raja'a minal Hudaybiyyati kataba ila mulukil ard. Ketika mana baginda pulang daripada Hudaybiyah, iaitu peperangan Hudaybiyah, baginda menulis surat kepada pembesar-pembesar negara serta menghantarkan utusan-utusan mereka. Maknanya Nabi tak hantar satu, Nabi hantar dua. Yang pertama surat, yang kedua utusan nak menyampaikan surat tersebut atau untuk membacakan surat tersebut dan memberi kefahaman terhadap inti kandungannya, atau untuk bertanyakan soalan daripada raja kepada utusan tersebut. Sebab berlaku dialog. Bila Nabi ada hantar surat, surat tu dibaca oleh penyampai surat atau utusan Nabi, dan berlaku dialog antara mereka, yakni raja itu dengan yang utusan Nabi itu. Jadi ada masa, ada ruang untuk mereka discuss. Dah adakan orang kata Q&A. Raja tu tanya, utusan Nabi ini memberikan jawapan balas. Lalu Nabi SAW antaranya fakataba ila Rum, Nabi menghantar surat kepada Rum. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innahum la yaqra'una kitaban illa an yakuna makhtuman fattakhaza khataman min fiddatin wa naqasha alaihi salasata astur. Yang membawa maksud, sesungguhnya mereka ini penduduk-penduduk Rom, wahai Rasulullah, mereka ini tidak akan membaca kitab kecuali kitab itu disertakan dengan cop. Disertakan dengan cop. Fattakhaza khataman, lalu Nabi pun ambillah sebuah cincin yang diperbuat daripada perak, lalu diukir di atas cincin tersebut dengan 3 baris. Baris yang pertama tulis Muhammad,
baris kedua tulis Rasul, baris ketiga tulis Allah. Maka dalam cincin itu jadi Muhammad Rasul Allah, macam tu. Wa khatama bihil kutub, dan Nabi menjadikan cincin tersebut sebagai cap bagi setiap surat-surat yang baginda hantarkan kepada maharaja-maharaja pada ketika itu, dan baginda menghantarkan 6 orang dalam satu-satu hari pada bulan Muharram pada tahun yang ke-7. Fa'awwaluhum, antara individu pertama yang baginda hantar sebagai utusan dakwah bagi pihak baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Amru ibnu Umayyah ad-Damri. Amru ibn Umayyah. Yang mana Amru ibn Umayyah ini dihantarkan oleh Nabi menuju kepada Najasyi, Maharaja Habsyah. Dan kita tahu bahawasanya Najasyi ini bukan nama dia. Tapi Najasyi ini adalah gelaran pemerintah Habsyah pada ketika itu, disebut sebagai An-Najasyi. An-Najasyi. Kemudian disebutkan juga di sini, wa ba'atha Dihyata ibn Khalifat al-Kalbi ila Qaisar Malikir Rum wa ismuhu Herqal wa hamma bil Islam wa kada wa lam yaf'al, kata Ibn al-Qayyim. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengutuskan pula utusan baginda yang namanya Dihyah al-Kalbi. Dihyah ibn Khalifat al-Kalbi. Dihyah ni adalah disifatkan oleh Nabi, sahabat Nabi yang apabila Jibril datang pasti akan menyerupai Dihyah. Iaitu Jibril akan menyerupai wajah Dihyah dalam erti kata wajah yang sangat cantik. Wajah yang sangat cantik. Cuba kita lihat dalam suratul Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى. Kalimah zu mirratin fastawa tu, mirrah tu apa maksudnya? Zu ni yang mempunyai. Tu orang kata nama orang Zulkifli, yang mempunyai kesabaran itu. Ataupun Zunnurain, yang mempunyai 2 cahaya. Maksud zu mirrah, mirrah adalah kecantikan, ketampanan, kekacakan. Itu maksud dia. Maknanya allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan kepada Rasulullah pada ketika itu adalah satu malaikat yang syadid. Syadid ni yang perkasa, yang tegas. Quwa, yang penuh kekuatan. Zu mirratin fastawa. Lalu dia ini zu mirrah. Zu mirrah ni yang mempunyai kecantikan, ketampanan. Seolahnya malaikat Jibril ni cantik sungguh. Itu hakikatnya. Fastawa, istawa kita tahu maknanya dia meninggi. Fastawa, dia meninggi. Itu siapa dia? Malaikat. Wa huwa bil ufuqil a'la, dia berada pada bahagian langit yang paling tinggi. Summa dana fatadalla, kemudian Jibril mendekat dengan Nabi SAW. Fakana qaba qausaini aw adna, maka jaraknya antara Nabi SAW dengan Jibril pada ketika itu jarak yang begitu hampir. Yang ni waktu peristiwa bila? Peristiwa Mi'raj. Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra' Mi'raj dua-dua Quran cerita. Isra' daripada Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu di Palestin, disebut dalam ayat pertama surah Al-Isra'. Manakala peristiwa Mi'raj Allah sebut secara indirectly dalam surah An-Najmi, suratul Najm. Surah bintang itu. Cuba tengok dalam ayat yang keempat atau ayat yang kelima. Mulai daripada allamahu syadidul quwa itu. Jadi peristiwa itu berlaku. Dan Dihyah ini kenapa? Kenapa dia adalah individu yang paling kacak dalam kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini juga adalah satu isyarat yang disebut oleh ulama-ulama hadis. Kalau kita nak hantar orang dakwah bagi pihak kita, nak ajak orang, pastikan pakaian penampilan dia segak. Itu maksud dia. Ni kadang kita pun bukan nak katalah sebagai orang nak buat takaful, nak ajak kita apa kan. Tapi tengok Allah, pakaian pun contoh. Jadi benda-benda ini image. Sama juga macam ustaz-ustaz nak menyampaikan agama, duk ceritalah Islam ni an-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Kemudian hadis Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah separuh daripada keimanan.
Tengok dia ustaz kotor nampak baju contoh. Boleh jadi saki baki gulai semalam pun ada lagi. Bukan gulai pagi tadi, semalam. Menunjukkan kadang kita tak jaga penampilan. Sebab itu kena segak. Jadi ini antaranya Dihyah ibn Khalifat al-Kalbi, orang segak Nabi hantar kepada pembesar Rom. Namanya adalah Herakl. Kaisar tu dia punya gelaran. Nama dia Herakl. Kaisar Malikir Rom. Wahamma bil Islam, dan dia ada keinginan nak memeluk Islam. Dia ada keinginan. Wakada, hampir-hampir kata Ibn al-Qayyim, walam yaf'al. Tetapi dia tak buat. Rugi kita. Rugi dia, bukan rugi kita. Rugi dia. Kita alhamdulillah Allah lahirkan kita Muslim, dan insya-Allah kita mati dalam keadaan Muslim. Kemudian kisah ini dirakam panjang di dalam Sahih al-Bukhari. Kita tahu dalam Sahih al-Bukhari Nabi Al-Imam al-Bukhari ada memasukkan sebuah hadis yang menceritakan bagaimanakah kembara Dihyah ibn Khalifat al-Kalbi ini menuju kepada pembesar Rom yang disebut sebagai Herakl itu. Dan dibagikan surat. Dan di dalam surat tersebut mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Herakl azimir Rum. Daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Kita nak nampakkan Nabi ni, tauhid Nabi ni diutamakan. Orang kita kan, tauhidnya Nabi didahulukan. Selepas Nabi buat perkenalan diri min Muhammad, terus Nabi kata abdillahi wa rasulihi. Aku ni hamba Allah. Supaya nak ajak kepada hidup bertuhan, Nabi pada awal selepas penamaan nama Muhammad, baginda kata min Muhammadin abdillahi wa rasulihi. Tujuannya tak lain tak bukan nak menggambarkan kenapa Nabi dahulukan perkataan hamba instead of rasul. Hamba dulu baru rasul. Kalau rasul kita tahu ada mukjizat-mukjizat dan kekuatan kelebihan itu dan ini, tetapi bila didahulukan hamba, menunjukkan walaupun dia ini penuh dengan kemukjizatan, kehebatan itu dan ini, tetapi jiwanya, dirinya adalah seorang hamba kepada Allah. Menunjukkan yang pasti lebih berkuasa ke atas diri Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berlaku dalam Al-Quran dalam ayat pertama surah Al-Isra itu. Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah tak guna subhanallazi asra birasulihi atau binabiyyihi, tidak. Tetapi Allah kata Maha Suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kalau perjalankan hamba, sepatutnya benda itu tidak pelik kerana ini Allah yang Maha berkuasa. Tapi kalau Allah guna birasulihi, mungkin orang akan kata ni mukjizat Nabi dan seumpamanya, sehingga dia lupa tentang kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal peristiwa Isra memang totally nak gambarkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Sebab itu disebut dalam ayat yang sama, linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kepada baginda, iaitu kepada Muhammad, sebahagian sahaja daripada tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Tengok pula dalam surah Al-Kahfi. Apa kata Allah dalam surah Al-Kahfi apabila menceritakan kembara Nabi Musa dan Yusha' ibn Nun, pembantunya itu, menuju kepada Nabi Allah Khadir alaihi salam. Waktu itu Quran kata, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua pun berjumpa dengan seorang hamba dari kalangan hamba-hamba kami. Nampak? Padahal Allah dah sifatkan sebelum itu kepada Nabi Musa, sebenarnya di Majma' Bahrain ni ada seorang lelaki yang lebih alim daripada kamu, dia tahu lebih daripada kamu. Tapi nampak Allah semata dan sengaja nak menggambarkan orang ni walaupun dia hebat, abdan min ibadina, dia ni hamba aku. Nampak? Jadi kebesaran akan kembali kepada Allah. Kitalah di mana pun darjat kita, ke siapa pangkat kita, apa kekayaan kita sekalipun, jangan lupa kita punya gelaran yang paling utama Abdullah. Kita ni hamba Allah. Jadi bila hamba Allah ni, kena sedar hidup tu mesti hidup bertuhan. Jangan bila kita mengaku hamba tapi hidup macam raja. Dalam arti kata hidup kita ni macam tak ada rasa rendah diri, tak ada rasa orang kata tawaduk, tak ada rasa santun dan sopan, tidak. Tapi jadi macam itu. Jadi itulah Nabi kita, Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakl azimir Rum. Kemudian barulah Nabi menyebut, salamun ala man ittaba'al huda.
salam sejahteralah kepada mereka yang mengikut petunjuk. Nabi tak ucapkan salam pun kepada Herakl sebenarnya, tapi Nabi mengucap salam kepada siapa yang mengikut petunjuk. Dalam erti kata, kalau Herakl itu memeluk Islam, mengikut hidayah Islam, maka salam tu terkenalah kepada dia. Tapi Nabi sebut secara general. Min Muhammad, salamun ala man ittaba'al huda. Kemudian Nabi kata, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyeru kamu dengan seruan Islam. Aslim taslam. Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah beri pahala 2 kali kepada kamu. Pertama, pahala dia peluk Islam. Kedua, selepas pemerintah memeluk Islam, rakyat pasti akan mengikut, maka dia dapat juga pahala tersebut. Yang ni yang kita katakan keajaiban. Tetapi kita lihat betapalah Islam ini pada awal-awal dakwah besarnya peranan penulisan. Besarnya peranan penulisan dalam usaha penyebaran dakwah. Sebab itu kita ini sebagai Muslim, apatah lagi sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, yang paling banyak kita kena usahakan adalah menulis. Banyak menulis dalam kita punya kehidupan dan usaha dakwah ini. Tulislah di mana-mana platform, mana-mana medium, banyakkan penulisan dakwah. Kerana kita ini mungkin ramai dari sudut pengucapan. Pengucapan ini mungkin tak ramai orang yang dia mahir bercakap, ataupun petah berkata-kata, ataupun pandai nak memahamkan audien dan pendengar. Boleh jadi susah. Tapi tulis. Satu lagi pula, kalau kita nak bercakap, dia memerlukan tauliah. Tapi nak menulis tak payah tauliah. Jadi tulislah. Apa yang nak menghalang kita? Kalau kita nak berceramah, mungkin orang kata, Allah nak kena pergi ambil tauliah. Walaupun saya memang cenderung kepada ambil tauliah. Tetapi kita mungkin ada benda yang kita sukar, kita sulit apa semua. Tapi kalau kita nak menulis, dia tak ada sangat halangan-halangan. Tulislah di media sosial. Tak ada siapa nak larang. Melainkan kalau tulis benda-benda sensitif sangat tu, baru SKMM cari. Tetapi maksud saya adalah tulislah apa dakwah. Takkan orang nak kacau. Kita tak ada siapa nak kacau. Jadi sebab itu kita tengok macam mana Nabi kita ni SAW pada awal-awal hantar surat, hantar. Tak, kita pun kena buat benda yang sama juga. Kena gunakan, orang kata, mata pena kita itu penulisan kita. Sebab tu banyakkan medium-medium. Saya memang daripada 10 tahun yang lepas ataupun lebih suka menulis. Tapi satu benda yang kita katakan, nak menulis ilmiah, nak menulis benda-benda yang dakwah ini, dia kena ada apa? Kena ada ilmu lah. Orang kata faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang tak memiliki sesuatu, nak bagi macam mana? Apa benda yang dia nak bagi, dia tak ada apa. Jadi cara untuk kita banyakkan penulisan, kita kena ada banyak isi. Bila kita banyak isi, maka kita boleh menulis. Kita boleh menulis dalam pelbagai bentuk. Saya lah antara benda yang saya nak tulis, hadirin hadirat sekalian, adalah pengalaman-pengalaman sampingan saya yang saya dapat dan peroleh apabila kehadiran saya ke masjid-masjid dan surau. Banyak sangat pengalaman berharga saya. Bukanlah pengalaman berharga pergi sembahyang jemaah ni, itu bukan maksud saya, benda tu terlampau biasa sangat, semua orang pergi masjid sembahyang jemaah. Tapi pengalaman dengan pelbagai manusia yang kita jumpa, bahawasanya manusia ni latar belakang berbeza dan unik ciptaan Allah Ta'ala ni. Contohlah saya selalu sebut, bila hadis yang menyebut sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat kelak, antaranya adalah rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Seorang lelaki yang mana melekat jantung hatinya dengan masjid. Saya dalam pengalaman hidup yang tidak berapa banyak ini, saya jumpa ramai orang dan saya ada lihat ada setengah-setengah manusia ni yang dalam masjid tu, dia bukan latar belakang Islamic Studies, bukannya latar belakang belajar syariah, bukan latar belakang belajar usuluddin, belajar fiqh, belajar agama secara formal, tidak. Kadang-kadang ada yang saya tengok kaki masjid, tengok latar belakang universiti, belajar kat UK, kemudian belajar pula engineering. Apa kaitannya? Tapi sebab dia Muslim, dia datang masjid hari-hari. Mana dia ustaz belajar kuliah syariah 4 tahun tu? Mana dia? Itu yang kadang, bukanlah saya nak kata ustaz-ustaz tak pergi masjid, tetapi kadang-kadang kita lihat betapa Allah ni unik.
Kadang-kadang Allah tempatkan di masjid ni boleh jadi orang yang tak ada latar belakang formal pendidikan agama dan seumpamanya. Sebab itu Nabi guna term rajul, lelaki. Nabi tak kata lelaki agama ke, lelaki belajar kuliah syariah ke. Nabi tak kata. Nabi kata lelaki boleh jadi yang mempunyai hati yang melekat dengan masjid. Dan hati itu pula boleh jadi dimiliki oleh orang yang rumahnya jauh, bukan orang dekat. Hati itu pula boleh jadi orang yang tak ada jawatan pun dalam masjid, tapi dia datang. Yang orang yang ada jawatan pun kita tak nampak. Hati itu pula boleh jadi dimiliki oleh orang yang tak belajar agama, tapi dia Muslim, maka dia hadir sebab dia Muslim. Tapi yang ni unik kita katakan. Sebab itu ada sebuah kisah yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Taqribut Tahzib berkenaan seorang perawi hadis namanya Maimun Ibn Mihran. Maimun Ibn Mihran. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Maimun bin Mihran ni dia adalah wakana najjaran. Beliau adalah seorang tukang kayu dia. Wakana najjaran. Beliau merupakan seorang tukang kayu. Wakana iza sami'al azan. Beliau ni apabila beliau mendengar azan dan pada tangan dia ada mitraqah, tangan dia ada penukul kayu, beliau tidak akan menyambung ketukan buat kali yang kedua, beliau letak dan beliau terus pergi ke masjid. Itu dia. Ni yang saya tulis. Masa itu saya masih belajar di Jordan. Waktu itulah. Masa itu saya kata di Facebook saya, Maimun bin Mihran seorang tukang kayu, dengar azan stop kerja pergi ke masjid. Dia bukan pelajar kuliah syariah. Tapi pelajar kuliah syariah, waktu azan apa dia buat? Contoh, boleh jadi main gitar, boleh jadi buat benda-benda lain, tidur ke, tak pergi pun. Tapi nampak, ini beza. Ini kadang-kadang unik Allah Ta'ala bagi. Jadi kalau boleh ditulis dan dibukukan, Allah, saya rasa pengalaman banyak. Jadi maksud poin yang cuba saya nak tekankan adalah bagaimana Nabi menjadikan utusan tulisan ni sebagai salah satu metod dalam dakwah. Bahawasanya dakwah ni ada orang kata, nak dakwah kena, orang kata pakai serban lah. Tak semestinya. Tak semestinya kena pakai jubah dulu. Tak semestinya kena ada, orang kata apa, ada ilmu yang banyak. Tak. Kalau kita boleh tulis kebaikan, memadai. Tapi banyak membaca. Bila kita banyak membaca, insyaAllah kita banyak maklumat dan fakta. Kalau kita keliru, rujuk kepada asatizah. Dan kalau kita dah yakin, maka kita sharekan kepada rakan-rakan kita yang lain. Tetapi akhirnya Herakl ini dia hamma bil Islam. Dia ada keinginan nak memeluk Islam, tetapi dia takut. Dia hampir-hampir dah, tapi dia takut. Walam yaf'al. Jadi itulah hidayah Allah. Hidayah ni ada dua. Pertama, hidayatul taufiq. Yang kedua, hidayatul irsyad. Hidayah taufiq ni adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Manakala hidayatul irsyad ni adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang Quran kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya kamu wahai Muhammad tak dapat memberi hidayah taufik kepada siapa sahaja yang kamu nak, kamu sayang. Tetapi Allah yang memberi hidayah taufik kepada siapa sahaja yang Allah kehendaki. Jadi mudah-mudahan bila kita doa-doa pagi petang ihdinas siratal mustaqim, Allah beri kita hidayah taufik insya-Allah. Dan yang terakhir, wa ba'asa Abdullah ibn Huzafah as-Sahmi ila Kisra. Dan Nabi SAW mengutuskan Abdullah bin Huzafah as-Sahmi kepada Kisra. Kisra ni adalah pembesar Maharaja apa? Maharaja Parsi. Kemudian dikatakan di sini, wa ismuhu Abrawais ibn Hurmus ibn Anushurwan. Dia ini orang kata mudah aja Kisra lah, gelaran bagi Maharaja Parsi, Maharaja Rom Kaisar. Lalu bila sampai sahaja surat yang dibawa oleh Abdullah bin Huzafah ni, sampai sahaja surat kepada Kisra ini tadi, famazzaqa kitaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun merobekkan, dia mengoyakkan utusan atau surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dengar sahaja berita tersebut, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma mazziq mulkahu, ya Allah, kau robek-robekkanlah kerajaan Kisra ni. Maknanya kau hancur cerai-beraikanlah kerajaan Kisra. Ini juga dalil kalau orang buat jahat ke kita, boleh kita doa buruk kepada dia. Yang tu sebenar. Walaupun orang kata ustaz, tapi bukan ke afdal doa yang baik-baik sahaja. Betul, kita bukan nak bincang isu afdal kata afdal. Kita bincang isu boleh ke tak boleh.
Boleh ke tak boleh? Kalau orang zalimi kita, kita nak doakan dengan doa yang buruk, jawapannya boleh. Kita bukan isu afdal ke tak afdal, kita nak bincang isu boleh ke tak boleh. Jawapannya boleh. Macam kita cerita dulu masa kuliah 10 sahabat di Jamin Syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan ada seorang lelaki fitnah Sa'ad ni dengan macam-macam tuduhan, kata dia buat zalim itu dan ini. Tapi Sa'ad mudah angkat tangan doa pada Allah Ta'ala. Dia kata, Allahumma atil umrahu, kemudian wa'mi basarahu wa'arridhu lil fitan. Ya Allah, kau panjangkan umur lelaki ni, kau butakan mata dia, dan kau timpakanlah fitnah ke atas diri dia. Dan memang betul, lelaki ni panjang umurnya sampai dia punya kening ni putih sampai jatuh ke bawah-bawah ni. Panjang sangat kening. Kita pun tak dapat gambar macam mana kening boleh jadi begitu panjang sedemikian rupa. Janggut panjang tu logik, tapi kening. Kemudian mata dia buta. Dan disebut dalam kitab-kitab riwayat yang menceritakan dia ini duk mengorat anak-anak gadis di tepi pasar. Itulah fitnah yang ditimpa orang tua. Bayangkan orang tua duk piwit-piwit macam tu. Apa perasaan kita? Kita tengok Allah ni malu, aib sungguh lah orang kata. Tapi kalau orang muda tu pun kita dah rasa, tak sesuai orang muda nak pergi ngorat. Tapi ni orang tua, memang fitnah Allah Ta'ala uji dia. Jadi nampak, mustajab doa orang yang dizalimi. Menunjukkan bolehlah doa buruk pada orang ni, tapi kadang kita memilih untuk tidak. Sebab tu jangan kacau orang, jangan zalimi orang. Takut orang tu apabila dia dizalimi, dia doa kita dengan doa yang buruk. Sebab tu kita risau. Jadi semoga Allah pelihara diri kita ini daripada perlakuan tersebut. Maka Nabi doakan keburukan kepada Maharaja Kisra ini. Allahumma mazziq mulkahu famazzaqallahu mulkahu wa mulka qaumihi. Hadis riwayat Bukhari. Lalu Allah merobek-robekkan kekuasaan dan kerajaan Kisra ini dan juga kerajaan kaum dan pengikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah silap dan terkasar bahasa. InsyaAllah next kuliah ada ke 2 minggu lagi? Di sini ke Salak Tinggi? Di Salak Selatan. Salak Selatan bila insyaAllah? Okey, baik. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam 2 minggu depan. Mungkin waktu itu Ramadan. Kalau saya tak silap mungkin dah Ramadan. InsyaAllah semoga Allah panjangkan umur kita bersama. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.